Assalamualaikum dan selamat pagi doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Rahma Abdul Ghani, moderator bagi bilik GM2, Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022. Pada pagi ini, 27 Oktober 2022 bagi sesi selari 3. Sebelum kita mulakan pembentangan, saya ingin membuat beberapa pengumuman, iaitu mohon kepada semua doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan serta para pembentang bersiap sedia di tempat masing-masing kerana sesi kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi memastikan sesi pembentakan maya kita berjalan dengan lancar, mohon kepada semua ahli sidang untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, sila pastikan mikrofon anda dalam mod senyap atau mute sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Semua soalan atau pertanyaan hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Jika anda hendak membuka kamera, sila pastikan anda dalam keadaan yang bersedia dengan menjaga imej dan penampilan diri. Okey, yang ketiga, setiap sesi pembentangan mengambil masa maksimum 15 minit. Manakala sesi soal jawab akan dibuka selama 4 minit. Soalan hanya dibenarkan dikemukakan sejurus selepas 10 minit sesi pembentangan berlangsung. Yang keempat, sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 hingga 2 minit sesi soal jawab berlangsung. Yang kelima, semua pembentang dikehendaki mematuhi panduan pembentang yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dan sapaan yang sopan. Okay. Baik, seterusnya ialah ahli sidang maya sekalian. Sesi pembentangan kita akan dimulakan dengan menjemput Puan Marilyn Omar, Dr. Anwar Ahmad dari Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama Petaling Jaya dan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan tajuk kajian mereka iaitu keberkesanan pembelajaran scaffolding terhadap kemahiran penulisan ta'akulan ataupun reasoning sejarah pelajar tingkatan 6 di Bandar Utama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Marlin binti Omar dari Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk keberkesanan pembelajaran scaffolding terhadap kemahiran takulan reasoning sejarah pelajar tingkatan 6 di Bandar Utama. Sebagai pengenalan, kurikulum tingkatan 6 mengalami transformasi bermula pada tahun 2012 apabila dilihat pengajaran adalah lebih mementingkan bentuk pendekatan andragogi menurut Maimunah dan Hashimah 2017. Merujuk kepada sukatan pelajaran sejarah, pelajar akan didedahkan berkaitan sejarah dunia pada semester 1, sejarah Islam pada semester 2 dan sejarah Malaysia dan Asia Tenggara pada semester 3. Dan sukatan pelajaran ini mengalami rombakan pada tahun 2012 semenjak sukatan ini digunakan pada peperiksaan STPM 1999. Sukatan pelajaran yang terkini adalah untuk memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran sejarah secara seperti kemahiran menganalisis dan merumuskan fakta sejarah secara kritis dan rasional menurut sukatan pelajaran sejarah STPM 2012. Penulisan esei sejarah STPM ini amat memerlukan kemahiran menganalisis dan merumuskan fakta sejarah secara kritis dan rasional yang boleh dikategorikan di dalam kemahiran takulan reasoning. Dan kemahiran reasoning takulan ialah kemahiran pelajar dalam memfokuskan kepada membuat keputusan berkaitan sesuatu perkara yang patut dipercayai dan patut dilakukan, seterusnya membina dan menilai alasan untuk menyokong keputusan itu,
menurut Reichenbach 2002. Malah jika dilihat, kemahiran ini juga termasuk di dalam kompetensi global. Kompetensi global adalah diperlukan di dalam kemahiran berfikir iaitu kognitif, komunikasi dan sosio-emosi. Kemahiran di sini adalah didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerima jenis pemikiran yang kompleks dan sangat tersusun dalam mencapai matlamat tertentu menurut OECD 2019. Dan kompetensi global ini juga adalah memerlukan pelbagai bentuk kemahiran termasuklah menakul, reasoning menggunakan maklumat. Justru pemilihan scaffolding sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran oleh guru tingkatan 6 adalah wajar supaya dapat menyediakan pelajar tingkatan 6 untuk menangani isu, menjana idea, menjawab persoalan dan menyelesaikan masalah selaras dengan kurikulum sejarah baharu tingkatan 6 ini. Pembelajaran scaffolding ini seterusnya dilihat akan mengutamakan pendekatan andragogi yang menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada modal insan sehingga menjadi satu budaya hidup dalam abad ke-21 yang mencabar ini. Walaupun terdapat kajian yang menemui kesan positif penggunaan teknik scaffolding melalui bimbingan berkelompok dalam meningkatkan kualiti tugasan pelajar menurut Nur Hayati et al. 2020, namun kajian ini masih perlu dijalankan untuk mengenal pasti pengaruh pendekatan pembelajaran scaffolding terhadap penerapan kemahiran penulisan ayat takulan reasoning dalam esei sejarah pelajar tingkatan 6. Maka kajian seumpama ini wajar dilaksanakan demi meluaskan lagi kepelbagaian teknik atau amalan pembelajaran yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran menulis ayat takulan reasoning yang tepat dalam esei sejarah STPM pelajar tingkatan 6. Di dalam kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap penggunaan pendekatan pembelajaran scaffolding dalam kemahiran penulisan ayat takulan reasoning sejarah pelajar tingkatan 6. Dan yang kedua, mengenal pasti hubungan pendekatan pembelajaran scaffolding terhadap kemahiran penulisan ayat takulan reasoning sejarah pelajar tingkatan 6. Di dalam kajian ini, antara metodologi yang saya gunakan, yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Pengkaji menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif melalui reka bentuk kuasi eksperimen iaitu melibatkan soalan esei bagi ujian pre-post dan soal selidik. Manakala kaedah persampalan adalah secara rawak mudah dan responden kajian terdiri daripada 100 orang pelajar yang merupakan pelajar tingkatan 6 bawah di kolej tingkatan 6 di dalam daerah Petaling Utama, Selangor. Bagi aspek pengumpulan data, pengkaji menggunakan ujian pre-post dan instrumen borang soal selidik. Jadi, ujian pre-post yang akan menggunakan soalan esei yang sama akan digunakan untuk menilai keberkesanan tahap penggunaan pembelajaran scaffolding melalui pencapaian markah pelajar. Maka di sini pelajar akan diberi soalan yang sama sebelum pembelajaran scaffolding digunakan dan pelajar akan diberi sekali lagi untuk menjawab soalan yang sama selepas pembelajaran scaffolding dilaksanakan. Dan pelajar akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu ialah kumpulan rawatan dan satu lagi ialah kumpulan kawalan. Dan instrumen soal sidik pula digunakan untuk menilai hubungan pendekatan pembelajaran scaffolding yang terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu demografi di bahagian A, minat terhadap penulisan ayat takulan pada bahagian B dan persepsi terhadap pembelajaran scaffolding pada bahagian C. Bagi menganalisis data, perbandingan markah bagi ujian pre dan post akan dibuat dan pengkaji akan menggunakan analisis deskriptif
untuk melaporkan frekuensi, min, sisian piawai dan peratusan menggunakan pair sampel t-test. Manakala soal selidik, kaedah analisis akan dibuat dengan menyusun skor secara berperingkat berdasarkan skala Likert yang ditanda oleh pelajar. Skala Likert dipecahkan kepada sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan analisis akan melihat kepada skor min yang didapati bagi setiap item soalan. Sekarang kita akan pergi ke dapatan kajian. Bagi menjawab soalan objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap penggunaan pendekatan pembelajaran scaffolding dalam kemahiran penulisan ayat takulan reasoning sejarah pelajar tingkatan 6. Kesan pembelajaran scaffolding perlu dilihat terhadap kemahiran penulisan ayat takulan reasoning pelajar tingkatan 6 ini. Maka setelah analisis dibuat, ujian pra menunjukkan skor min kelas rawatan adalah sebanyak 39.50 dengan sisian piawai 25.75. Manakala nilai min bagi ujian pos bagi kelas rawatan menunjukkan skor lebih tinggi, iaitu min pada 58.50 dan sisian piawai 18.79. Maka ini menunjukkan bahawa secara purata ujian pos kelas rawatan adalah lebih tinggi berbanding kelas kawalan yang hanya mencatatkan 46.82. Maka di dalam jadual yang dilampirkan dapatlah dilihat nilai signifikan berada pada kurang daripada 0.5 nilai alfa dan menunjukkan skor ujian pra kelas rawatan mempunyai perbezaan yang signifikan daripada ujian pos kelas rawatan, di mana T bersamaan dengan 6.051 dan nilai P adalah kurang daripada 0.5. Dan keputusan ini juga menunjukkan terdapat peningkatan dalam pencapaian murid semasa ujian pos selepas menggunakan pembelajaran scaffolding dalam ayat takulan berbanding skor ujian pos kelas kawalan yang hanya mencatatkan T bersamaan dengan 3.871 dan nilai signifikan masih lagi kurang daripada 0.05. Bagi menjawab soalan objektif 2, kita akan melihat kepada item soal selidik yang digunakan untuk mengkaji hubungan pendekatan pembelajaran scaffolding terhadap kemahiran penulisan ayat takulan reasoning. Secara keseluruhannya, data menunjukkan skor min pada yang paling tinggi adalah pada item B6 iaitu saya berusaha menyiapkan latihan esei menggunakan penulisan ayat takulan tanpa ada paksaan. Keadaan ini menggambarkan pelajar tingkatan 6 telah pun mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelajaran kendiri memandangkan mereka telah pun berada di peringkat pembelajaran pra-universiti. Skor min paling rendah adalah pada item B4 iaitu pembelajaran scaffolding menyusahkan pelajar mempelajari ayat penulisan takulan. Maka ini menunjukkan pelajar bersetuju pembelajaran scaffolding turut membantu pelajar. Bagi bahagian C, masih lagi di dalam soal selidik, adalah untuk mengkaji persepsi terhadap pembelajaran scaffolding. Jadi secara keseluruhannya, skor min paling tinggi adalah berada pada item C5 iaitu fakta, huraian lanjutan dan contoh yang saya rangka menjadi lebih tersusun dan jelas dengan menggunakan teknik scaffolding.
Kajian ini menunjukkan pelajar mempunyai persepsi positif terhadap scaffolding dalam meningkatkan kefahaman mereka. Skor min paling rendah adalah ditunjukkan oleh item C4 iaitu teknik scaffolding kurang berguna dalam proses penulisan ayat takulan. Maka disimpulkan pelajar memperoleh manfaat dan teknik scaffolding memberi gambaran yang baik untuk diaplikasikan oleh mata pelajaran sejarah. Jadi secara perbincangannya, teknik scaffolding merupakan teknik yang dapat dijadikan sebagai bahan bantu pelajar dalam menghasilkan penulisan esei yang baik. Dalam era yang serba canggih ini, bahan bantu belajar memainkan peranan yang penting bagi membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran di samping meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang yang dipelajari menurut Avril Lavigne dan Nur Faradilla 2021. Dan scaffolding juga membantu pelajar untuk terus kreatif dalam menyusun idea dan menggalakkan penulisan yang tepat dan jelas. Keadaan ini bertepatan melalui penulisan karangan, murid bukan sahaja dilatih untuk mengungkap gagasan fikiran yang tepat dan jelas, tetapi pada masa yang sama harus menyampaikan idea dengan bahasa yang menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Menurut Roslan 2003, Ahmad Shah, Zamri dan Muhammad 2021. Dan pendekatan scaffolding ini juga dilihat mampu merangsang pelajar untuk terus mencari idea dan berfikir melalui jadual rangsangan yang pengkaji sediakan. Alat berfikir yang boleh digunakan adalah untuk membantu murid menjana idea mereka semasa menulis karangan menurut Ahmad Shah, Zamri dan Muhammad 2021. Dan keadaan ini terbukti melalui Azizi dan Wan Munah Ruzana 2018 serta Rubiatun Jamaluddin 2018 di dalam kajiannya yang membuktikan bahawa penggunaan pendekatan grafik dapat membantu murid menjana idea dengan lebih semasa menulis karangan yang boleh dijadikan sebagai indikator menggunakan untuk menghasilkan impak PDP penulisan karangan yang baik. Selain itu, ada juga menggunakan kartun sebagai alat berfikir yang didapati mampu membantu murid meningkatkan kemahiran mereka menurut Angela dan Zamri 2019. Jadi secara kesimpulannya, teknik pembelajaran scaffolding ini dilihat mampu membantu pelajar walaupun secara sederhana untuk terus bermotivasi, berfikir secara konsisten dalam usaha menghasilkan penulisan yang lengkap dan pada masa yang sama memperoleh kejayaan dalam peperiksaan Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia STPM. Dan teknik ini juga boleh diaplikasikan ke dalam mata pelajaran yang lain dalam usaha mencari pendekatan terbaik bagi membantu pelajar menghasilkan penulisan yang tepat dan berada dalam kategori yang baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentangan sebentar tadi. Untuk makluman, Puan Marilyn Omar beserta Dr. Anwar Ahmad adalah daripada Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama Petaling Jaya dan juga Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk pembentangan mereka ialah keberkesanan pembelajaran scaffolding terhadap kemahiran penulisan takulan reasoning sejarah setingkatan 6 di Bandar Utama. Okey, tahniah kepada pembentang. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, sementara menunggu sesi soal jawab ni, saya ingin bacakan di chat iaitu daripada Dr. Ghazali Hassan, Dr. Ghazali ataupun Hassan bin Sulaiman daripada IAIB Sabah. Tahniah atas pembentangan. Untuk penulisan objektif kajian kedua perlu diperbaiki. Sekiranya ingin melihat hubungan perlu gunakan perkataan dengan. Jadi elakkan penggunaan perkataan terhadap. Terima kasih atas saranan tersebut. Okay. Jika ada sebarang soalan boleh dikemukakan di chat maupun secara langsung. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali tahniah atas pembentangan tadi. Saya ingat kena di chat saja. Boleh bercakap ya puan ya, doktor? Boleh doktor. Okey. Tahniah kepada puan dari Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama. Cuma saya nak tahu ini adakah kajian asas atau kajian tindakan?
kajian asas kerana saya sedang membuat masters di UKM sekarang. Jadi kajian ini merupakan tajuk projek sajalah untuk graduate. Okey, itulah. Tadi saya tengok macam nampak macam kajian tindakan sebab ada penggunaan kaedah kan. Tapi kalau kajian asas, okeylah. Sebab kalau kita kajian tindakan, ini sebagai tips sekejap lah kan. Kita dalam kajian tindakan, dia tak boleh gunakan perkataan keberkesanan. Tapi apabila Puan menyatakan itu kajian asas, okey, maksudnya tajuk kajian tu ngam lah. Itu sajalah. Apapun tanya. Cuma yang objektif kedua tadi tu Puan, kenapa saya perlu betulkan, sebab apabila Puan melibat hubungan, dia melibatkan IW dengan DV bah. Kalau terhadap ni, kalau kita tengok pengaruh, itu saja. Jadi tambah baiklah untuk objektif kajian kedua sebab saya nampak situ perkataan hubungan. Hubungan. Jadi tapi Puan tidak gunakan perkataan dengan IW dengan DV, tapi Puan IW terhadap DV. Kalau terhadap ni untuk pengaruh. Tapi kalau hubungan, dia mesti ada perkataan dengan IW dengan DV. Itu saja. Terima kasih. Apapun tanya. Terima kasih banyak Doktor. Okey, terima kasih Dr. Ghazali atas saranan tadi. Okey, seterusnya ada lagi yang ingin bertanya? Okey, saya buat dalam kiraan 1, 2 dan 3. Okey. Kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan tahun 2022 dengan menjemput peserta kedua. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk pemikiran reka bentuk dalam subjek bahasa Melayu, membantu murid berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cik Hairul Iqmal bin Rosli untuk membentangkan kajian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Nama saya Cikgu Khairul Iqmal bin Rosli. Saya merupakan seorang guru cemerlang yang kini berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pokok Sena Kepala Batas Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan berkongsi kajian tindakan saya yang bertajuk pemikiran reka bentuk dalam subjek bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu, mari saya ilhamkan pemikiran anda dengan apa itu pemikiran reka bentuk. Pemikiran reka bentuk atau dalam bahasa Inggeris design thinking adalah proses yang terbaik untuk mengenal pasti strategi, kaedah atau pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Amalan terbaik ini juga boleh ditafsir sebagai pendekatan pembelajaran berasaskan masalah atau problem-based learning. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan terbaik ini juga amat sesuai digunakan dalam subjek STEM iaitu sains dan matematik. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak murid saya berkaitan dengan STEM, maka itu saya menggunakan subjek bahasa Melayu sebagai host untuk subjek STEM di mana ini merupakan satu pendekatan yang pertama digunakan dalam negara ini untuk mempromosikan subjek STEM dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa saya menggunakan pendekatan ini? Yang pertama, sejak STEM diwujudkan dalam negara kita, saya lihat ramai ataupun banyak anak-anak murid kita amat minat dengan projek yang telah dilaksanakan dalam STEM. Dan ini menjadi semangat inquiry untuk anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai subjek STEM. Dan oleh itu, saya menggunakan satu pendekatan yang terbaik untuk memastikan murid-murid minat dalam subjek bahasa Melayu dan saya mengaitkan dengan subjek yang terkandung dalam elemen STEM. Seterusnya juga, saya ingin memperkenalkan realistic learning ataupun pembelajaran yang nyata dalam subjek bahasa Melayu. Ini kerana sekiranya kita lihat dalam subjek bahasa Melayu
hanyalah guru menerangkan semata-mata dan murid akan mengingat apa yang telah diterangkan oleh guru. Ini merupakan satu pembelajaran yang agak membosankan dan pembelajaran tradisional ini perlu diubah. Oleh itu, pembelajaran yang nyata dalam subjek Bahasa Melayu merupakan satu elemen terbaik untuk membantu anak murid kita. Seterusnya, saya ingin mencungkil dan juga untuk menarik minat murid dan juga perhatian mereka dalam subjek Bahasa Melayu. Dan akhir sekali, mengapa saya memperkenalkan pendekatan ini? Kerana pendekatan ini merupakan sesuatu yang baru dalam subjek Bahasa Melayu. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, di mana kaedah dan juga pendekatan ini merupakan kaedah yang pertama di mana subjek Bahasa Melayu menjadi subjek host untuk elemen STEM. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat prosedur bagaimana untuk melaksanakan pendekatan ini. Yang pertama, sewaktu di dalam kelas, murid akan bermula dengan perasaan. Perasaan ini bermaksud berdasarkan isu atau masalah yang mengganggu mereka. Sebagai contoh, topik pembelajaran pada hari tersebut berkaitan dengan alam sekitar. Jadi soalan pertama yang saya tanyakan kepada mereka, apakah isu yang terdapat dalam topik tersebut? Jadi pelbagai isu yang dikemukakan oleh murid, antaranya seperti banjir, penembagan hutan, masalah alam sekitar, pencemaran sungai dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung saya telah mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi murid berdasarkan topik tersebut. Seterusnya, murid akan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan isu tersebut, sebagai contoh banjir, murid akan berfikir bagaimana untuk menangani isu banjir tersebut. Jadi, secara tidak langsung, murid akan berfikir pelbagai kaedah, pelbagai instrumen dan juga inovasi yang boleh dilaksanakan untuk menangani isu tersebut. Seterusnya, setelah murid berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah, mari kita lihat yang nombor 3, di mana murid akan bertindak. Di mana murid akan menghasilkan projek, menghasilkan bahan-bahan, lakaran dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa projek mereka ini mampu menyelesaikan isu yang telah mereka kemukakan pada langkah pertama. Jadi, secara tidak langsung kita telah membantu murid-murid untuk minat dalam subjek Bahasa Melayu di mana mereka akan menghasilkan bahan-bahan maujud. Di mana di situlah kita akan menilai kemahiran-kemahiran murid dalam Bahasa Melayu. Contoh seperti tata bahasa, aspek seni, kemahiran membaca, menulis dan bertutur. Akhir sekali, yang keempat, murid-murid akan berkongsi dalam sesi pembentangan, dalam media sosial dan sebagainya. Dari situ kita dapat melahirkan 4C yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu 2013 hingga 2025. Jadi, pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang terbaik yang dapat digunakan oleh guru-guru dalam subjek Bahasa Melayu untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid dalam subjek Bahasa Melayu. Seterusnya, pendekatan ini banyak memberi impak kepada murid-murid. Yang pertama, kita dapat lihat dari segi prestasi murid di mana prestasi murid kian meningkat dan ianya dapat dilihat dari segi pentaksiran bilik darjah di mana tahap penguasaan murid kian meningkat dalam kemahiran-kemahiran Bahasa Melayu seperti kemahiran membaca, kemahiran menulis, mendengar dan bertutur, aspek seni dan juga tata bahasa. Jadi, pendekatan ini sangat memberi impak kepada murid dari segi prestasi. Seterusnya, apabila murid minat dengan subjek Bahasa Melayu, secara tidak langsung kehadiran murid akan meningkat. Jadi, murid akan hari-hari datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan seterusnya, minat murid terhadap subjek Bahasa Melayu akan meningkat. Dan sama seperti minat murid dalam subjek sains dan juga matematik. Jadi, betapa seronoknya murid apabila melaksanakan projek dalam subjek Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan ini juga melatih murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid. Kita sedia maklum, KBAP ini mengandungi 6 aras. Jadi, dalam pendekatan ini, setiap aras dapat dinilai oleh guru-guru untuk membantu guru-guru mengasah kemahiran berfikir murid-murid. Dan yang paling penting, ini dapat dijadikan sebagai evidence untuk guru-guru memberi tahap penguasaan dalam PBD. Yang terakhir, impak yang dapat kita lihat di mana kita telah melahirkan nilai-nilai murni
dalam diri murid-murid yang terkandung dalam DSKP. Jadi, secara tidak langsungnya, pendekatan ini merangkumi keseluruhan DSKP dan juga elemen-elemen yang terkandung dalam standard 4. Sekarang ini mari kita lihat data keputusan PBD murid-murid. Saya bahagikan kepada dua. Yang pertama, kemahiran mendengar dan bertutur, dan seterusnya, kemahiran menulis. Sebelum murid-murid melaksanakan pendekatan ini, kita dapat lihat kemahiran mendengar dan bertutur murid-murid hanyalah tahap minimum saja, iaitu tahap 3. Di mana murid-murid tidak mahu bercakap, tidak mahu melontarkan idea kerana malu dan segan dan sebagainya. Jadi, setelah menggunakan pendekatan ini, murid-murid berani untuk tampil ke depan, berani menyatakan idea, berani memberi pendapat dan sebagainya. Jadi, secara tidak langsung, kemahiran mendengar dan bertutur dapat ditingkatkan. Dan yang penting, penguasaan murid-murid itu dapat dilihat dengan jelas. Dan ini merupakan evidence atau bukti yang kukuh untuk guru-guru bentang sewaktu penjaminan kualiti yang akan dilaksanakan di sekolah. Seterusnya, kemahiran menulis. Sebelum saya melaksanakan pendekatan ini, murid-murid kurang untuk menulis, terutamanya dalam karangan dan juga cerita. Jadi apabila saya menggunakan pendekatan ini, murid-murid minat menulis. Kerana apa? Kerana mereka ingin berkongsi, ingin menceritakan inovasi, projek yang mereka hasilkan melalui penulisan. Dan melalui penulisan tersebut, mereka akan berkongsi dalam pembentangan. Jadi secara holistiknya, pendekatan ini amat membantu guru-guru untuk melaksanakan PBD. Dan pendekatan ini juga merupakan amalan terbaik yang harus diteruskan oleh saya dan juga dikongsikan kepada guru-guru dalam negara ini. Seterusnya, saya akan berkongsi evidence bagaimana pendekatan ini berjaya dan terbukti boleh dilaksanakan oleh guru-guru yang mendengar perkongsian saya ini. Jadi yang pertama, saya akan menunjukkan video yang dihasilkan oleh Adik Azim di mana berdasarkan isu alam sekitar, Adik Azim ini telah mencipta satu penapis yang digelar sebagai penapis udara. Bahan-bahan yang digunakan oleh Adik Azim ini semuanya adalah bahan-bahan daripada kitar semula. Nama saya Muhammad Azim bin Ibrahim. Saya dari kelas 6 Bestari. Baru-baru ini saya telah mencipta satu alat yang bernama alat penapis udara. Tujuan saya membuat alat ini ialah pada zaman sekarang udara semakin kotor. Ini saya telah mencipta alat ini. Kebaikan alat ini kepada manusia dalam sekitar ialah ini merupakan projek yang dilaksanakan oleh murid-murid sewaktu PDPR. Untuk makluman, sewaktu PDPR, pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru kerana menghantar tugasan merupakan satu benda yang sangat bosan pada waktu ini. Jadi, sewaktu di rumah, kita perlu gunakan satu pendekatan yang terbaik, iaitu problem-based learning. Ataupun boleh menggunakan project-based learning. Jadi, menggunakan pendekatan ini, saya rangkumkan semua dan saya berikan kepada murid dan secara tidak langsung, murid-murid menggunakan pendekatan ini untuk menghasilkan projek. Berdasarkan projek tersebut, saya akan nilai mengikut kemahiran-kemahiran yang ada dalam bahasa Melayu. Akhir kata, telah masuklah sesi soal-jawab. Jadi, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soal jawab, boleh tulis dalam ruangan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada pembentangan sebentar tadi. Untuk makluman, Encik Ikmal, minta maaf, untuk makluman Encik Hairul Ikmal bin Rosli merupakan tenaga pengajar di SK Pokok Sena TS25 Pulau Pinang. Dan tajuk pembentangan beliau ialah pemikiran reka bentuk dalam subjek bahasa Melayu, membantu murid berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Okey, antara intipati yang sempat saya catat semasa pembentangan beliau ialah di mana daripada pemikiran reka bentuk ni impaknya ialah prestasi murid, kehadiran murid, minat murid, lepas tu nilai dan juga kebat dilaksanakan dalam PDPR. Dan di antara
dan dalam apa namanya ni, reka bentuk ini merupakan design thinking, iaitu proses yang terbaik untuk mengenal pasti strategi, kaedah dan pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu okey, tahniah atas pembentangan tadi. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, dipersilakan. Tahniah moderator, saya sekali lagi. Tahniah Tuan Akmal atas pembentangan tadi. Tuan Akmal ada dalam talian ke ya? Tuan Akmal ada dalam talian. Okey. Tuan Akmal, tadi saya melihat tentang slide-slide itu tadi, cuma mungkin saya terlepas pandang kah? Atau mungkin saya tak nampak kah? Ada tak dinyatakan objektif kajian tadi? Itu yang saya tak nampak tadi. Jadi mungkin saya terlepas pandang. Tuan Akmal mungkin boleh cakap secara verbal di dalam talian ni. Okey, terima kasih Dr. Ghazali atas pertanyaan. Untuk makluman, maafkan saya ya kalau saya apa nama dia ni khilaf. Encik Khairul Ikmal tidak berada dalam talian sekarang ni. Maafkan saya, betulkan saya kalau saya salah. Encik Sariawan, adakah? Encik Sariawan? Ya, Lelo. Ya, Encik Khairul Ikmal ada dalam talian ke sekarang? Hello? Encik Sariawan? Okey, kalau saya tengok dalam ni memang tidak ada. Mungkin beliau ada mengalami masalah talian, Dr. Ghazali. Okey Puan, tak apa. Okey Doktor. Kalau saya nak tanya tadi tu cuma tak nampak tadi slide objektif kajian tu saya terlepas pandang kah atau bagaimana? Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, okey, kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan tahun 2022 dengan menjemput peserta ketiga, di mana beliau peserta ketiga beliau akan menyampaikan tajuk kajian iaitu aplikasi teknik WDEP dalam teori realiti meningkatkan kesediaan untuk berubah remaja terlibat penyalahgunaan dadah, satu kajian kes. Puan Sabria binti Maili ataupun Muhammad Rasli merupakan tenaga kaunselor di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Okey. Dengan tanpa membuang masa, dipersilakan. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kajian yang saya telah jalankan yang bertajuk aplikasi teknik WDEP dalam teori realiti meningkatkan kesediaan untuk berubah remaja terlibat penyalahgunaan dadah, satu kajian kes. Sebagai pengenalannya, di dalam kajian yang saya jalankan ini, klien yang saya libatkan ataupun responden yang saya libatkan adalah seorang remaja yang berumur 23 tahun dan sudah mula terlibat dengan aktiviti penagihan ataupun penyalahgunaan dadah ini sejak daripada tahun 2009 sehinggalah klien dimasukkan ke dalam institusi pemulihan. Dan jenis dadah yang diambil oleh klien adalah jenis dadah methamphetamine ataupun lebih dikenali sebagai syabu. Dan juga klien memberitahu bahawa punca klien terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah ini adalah disebabkan oleh masalah keluarga. Dan semasa saya membuat kajian ini, klien sebenarnya berada dalam tempoh hukuman ataupun tempoh pemulihan selama 8 bulan di Institut Pemulihan yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Dalam kajian ini, apa yang paling penting saya berikan kepada klien sebelum saya meneruskan ke sesi yang seterusnya adalah saya melihat kepada Mental Status Evaluation ataupun MSE untuk melihat
kognitif, cara pemikiran klien, physical klien macam mana, appearance klien macam mana, oke? Dan selain daripada itu juga, saya melihat kepada sejarah penyakit dan juga sejarah penyakit kesehatan mental klien. Seterusnya melihat kepada sejarah penagihan klien, berapa lama klien menagih dan ada jenis apa yang diambil oleh klien. Dalam kajian ini, klien telah menunjukkan keadaan ambivalence berkaitan kesediaan untuk berubah. Maksudnya klien ni dia tidak tahu perlu berubah menjadi baik ataupun sebaliknya, ataupun teruskan kehidupan dia yang tidak bermoral tersebut. Jadi klien tidak tahu ya. Dan klien menjelaskan bahwa klien merasa kecewa, merasa sedih, risau, takut, dan bimbang sebenarnya dengan keadaan itu. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan aplikasi teknik WDEP. Oke, WDEP itu ialah W merujuk kepada wants ataupun kemahuan, D merujuk kepada doing and direction, tindakan dan juga arah tuju. Seterusnya E, evaluation, penilaian, dan yang seterusnya yang terakhir adalah P, plan ataupun perancangan. Dan antara lain tujuan kajian ini adalah untuk membantu klien memahami quality walls ataupun dunia quality klien itu sendiri serta keperluan asas yang tidak dipenuhi dalam diri klien, yaitu love and belonging, rasa kecintaan, rasa dipunyai, fun, kegembiraan, dan juga power, kuasa ya. Kuasa itu maksudnya bukan berkuasa kepada apa-apa, tapi rasa berkuasa untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Ya. Seterusnya, metodologi yang saya gunakan dalam kajian ini adalah kajian. Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif ya, kajian case. Kajian case yaitu single case study. Dan responden hanya melibatkan satu orang sahaja responden. Dan rawatan yang saya gunakan dalam kajian ini adalah sesi counseling, yaitu sebanyak 8 sesi. Alat ujian yang saya gunakan adalah Eureka, dan saya menganalisis data menggunakan dalam bentuk naratif. Maksudnya saya gunakan transkrip dapatan dan juga pengesahan daripada responden kajian itu untuk membuat analisis data saya ya. Dan dapatan kajian, apa yang saya dapat daripada hasil menggunakan teknik WDEP ini, keberkesanan teknik WDEP dalam meningkatkan kesediaan untuk berubah dalam diri klien adalah meningkat. Maksudnya teknik ini, kajian saya ini menggunakan teknik WDEP berkesan ya dalam meningkatkan kesediaan untuk berubah di dalam diri klien. Dan yang kedua ialah membantu klien menjadi lebih efektif dalam mencapai semua keperluan psikologikal berhubungan semula dengan orang yang klien mahu dan letakkan mereka di dalam quality wall klien. Seterusnya, dapatan kajian, sepanjang saya menjalankan kajian ini, saya telah menjalankan 8 sesi kajian, 8 sesi counseling individu bersama dengan klien. Dan pada sesi yang pertama, saya jalankan sesi dengan cara membina hubungan dengan klien untuk gain trust klien. Saya ketahui sedikit berkaitan dengan latar belakang klien dan juga sejarah penagihan klien. Saya buat konstrukturan berkaitan dengan masa, tanggung jawab klien dan konselor serta etika kerahasiaan. Itu yang paling penting ya. Dan antara strategi ataupun pendekatan konseling yang saya gunakan ialah kemahiran melayan, dorongan minima, refleksi perasaan prapasa dan juga rumusan. Dan menurut teori reality di dalam Core 2014, paling penting di sini konselor perlu mewujudkan satu hubungan yang baik dengan klien, libatkan klien sepenuhnya dalam penilaian dan juga menerima klien seadanya ya, tanpa judgmental. Seterusnya, di dalam sesi yang kedua, saya telah membuat penerokaan kepada klien, di mana saya melihat bahwa klien mempunyai masalah dengan ayah klien ya, mempunyai masalah dengan ayah klien, selalu ahli keluarga selalu bergaduh, emosi klien akhirnya tertekan, sedih ya. Dan saya melihat bahwa klien mempunyai masalah hubungan. Ini bertepatan dengan teori reality lah ya. Bila manusia ini ada masalah, apa masalah dia? Melihat kepada hubungan klien lah ya, dia ada masalah hubungan dengan ahli keluarga dia. Dan klien juga memenuhi keperluan yang tidak ada itu, love and belonging, fun and power, dengan cara yang salah, yaitu mengambil dada. Seterusnya, untuk yang sesi yang ketiga, saya telah mengaplikasikan W, wants and needs. Apa sebenarnya yang klien mau?
Dan pada sesi ini klien memberitahu bahwa klien mahu keluarga klien bersatu, bercakap, saling berbincang antara satu sama lain, mengurangkan sikap suka bergaduh, mahu ayah bertanggung jawab, mahu aktif kembali bermain golf. Sebab klien ini sebenarnya adalah seorang pemain golf ya, sebelum dia dimasukkan dalam institut pemulihan dan sebelum terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dada. So semua ini adalah kemahuan klien. Dan pada sesi yang ketiga ini juga saya melihat kepada persepsi klien. Ya, saya mengajak klien untuk melihat persepsi dia. Ya. Dan bila klien bercakap, dia melihat bahawa kehidupannya itu adalah tidak baik, kehidupan yang gagal. Dan klien juga mengakui kawalan diri klien sangat rendah, bercakap dan sentiasa bertindak tanpa berpikir panjang, cepat buat keputusan dan akhirnya klien menyesal. Dan strategi ataupun pendekatan konseling yang saya gunakan di sini adalah untuk mengenal pasti wants, apa kemahuan klien, needs, dan juga apa persepsi klien. Dan di dalam sesi yang ketiga ini saya telah memberikan ujian Eureka untuk melihat tahap kesediaan klien untuk berubah. Nah, tahap kesediaan klien untuk berubah maksudnya untuk berubah lebih bagus lah, lebih baik ya. Dan skor yang diperolehi ialah 10.0 di tahap pertimbangan. Dan seterusnya pada sesi yang keempat, saya fokus kepada keadaan semasa klien. Saya membawa klien untuk fokus kepada keadaan semasa klien di institut pemulihan tersebut. Ya. Saya membantu klien untuk meneroka tingkah laku klien. Apa halangan yang menghalang klien untuk mencapai apa yang klien mau pada sesi yang ketiga tadi? Apa wants dan need klien, kan? Tapi saya mengajak klien untuk melihat kenapa klien tidak boleh capai apa yang klien mau sebenarnya. Dan klien juga dalam sesi ini klien sering mengambil tindakan mendiamkan diri. Dia memberitahu bahwa dia selalu berdiam diri bila berhadapan dengan masalah dan dengan keluarga ya. Tidak mahu bercakap dengan keluarga ya secara terbuka, bersikap kasar, agak kasar, merokok, kan mengambil syabu dan banyak menghabiskan masa bersama dengan kawan-kawannya tidak baiklah. Di dalam sesi yang keempat ini juga kaunselor ataupun saya menggunakan teknik konfrontasi kepada klien, di mana saya membuat konfrontasi kepada perkara-perkara yang disebutkan oleh klien untuk mewujudkan celik akal. Dan strategi yang saya gunakan di sini adalah mengenal pasti doing, direction dan juga doing klien. Ya. Apa sebenarnya yang klien sedang buat? Klien ada benda yang dia mau capai, tapi bagaimana dia punya tindak balas? Bagaimana dia punya tingkah laku? Adakah menyokong apa yang klien mahu sebenarnya ataupun sebaliknya? Ini yang saya mau supaya klien faham. Seterusnya, pada sesi yang kelima, saya menggunakan strategi ataupun pendekatan self-evaluation, penilaian kepada diri klien sendiri. Saya bantu klien untuk menilai tingkah laku yang klien laksanakan, penilaian berkaitan dengan tindakan khusus klien, penilaian tentang apa yang klien mau. Pada sesi yang sebelum ini klien sudah sebut dan kita nilai bersama-sama. Saya bantu klien untuk nilai sendiri ya, dan juga penilaian terhadap persepsi kehidupan klien. Klien melihat bahwa hidupnya gagal, kan? Klien ada kemahuan, ada needs dia macam ni, tapi dia melihat bahwa hidupnya gagal. Jadi bagaimana dia mau mencapai apa yang dia mahu sekiranya persepsinya masih salah, dan membuat penilaian berkaitan dengan perancangan yang telah difikirkan oleh klien. Mau aktif dalam golf balik dan mau supaya keluarga sentiasa berbincang, kan? Jadi saya membantu klien untuk menilai ini semua ya. Saya gunakan teknik konfrontasi dan juga main peranan. Seterusnya, saya juga membantu klien untuk membuat penilaian tingkah laku khusus seperti cara klien bercakap dengan kakak dan juga bagaimana klien sentiasa menolak perbincangan. Klien ada benda baik yang dia mahu, tapi menggunakan keadaan ataupun cara klien bercakap itu tidak sesuai dengan apa yang klien mahukan. Dan seterusnya, saya juga menggalakkan klien untuk menilai kesan tingkah laku klien yang tidak bermoral, contohnya minum, merokok, dan mengambil dada. Apa kesan dia? Dan juga apa kesan bila klien ini berkomunikasi tidak sepatutnya dengan ahli keluarga yang lain. Saya menggunakan teknik main peranan dengan mengarahkan klien bercakap sebagai kakak. Main peranan ini adalah berlakon lah. Saya ambil watak sebagai kakak, klien sebagai klien sebagai kakak, saya sebagai klien. Jadi klien dapat merasai sendiri apa perasaan penolakan. Seterusnya pada sesi yang ketujuh,
saya melibatkan komitmen klien ya untuk menulis semula apa yang telah klien rancang ini, dan strategi yang saya gunakan pada sesi yang ketujuh ini adalah P, planning. Dia adalah mengikut semik tree di dalam teori reality, dan saya membantu klien untuk menilai semula perancangan yang dibuat. Sebenarnya rancangan yang dibuat ini dibuat oleh klien sendiri dan dibantu oleh saya sebagai konselor ya, bukan saya yang memberikan perancangan ini kepada klien. Klien sendiri yang buat perancangan selepas dia menilai semua masalah dia dan apa yang dia mau, bagaimana cara dia bertindak balas. Jadi dia tuliskan perancangan yang sepatutnya itu untuk dia laksanakan di kemudian hari lah. Dan juga pada sesi yang ketujuh ini klien mau kurangkan panas badan, mau berpendirian tetap dan sentiasa berpikiran positif, dan klien juga ingin mengubah penampilan dia kepada yang lebih feminin. Maksudnya bahwa klien akan aktif semula dalam kesukaan golf dan memulakan pernikahan online untuk menjual alat kecantikan bersama kakaknya. Dan pada sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ke-8, klien menyebut semula semua rancangan yang telah dirancang pada sesi lepas, dan klien menjelaskan sekali lagi kepada konselor cara untuk mencapainya. Dan di dalam sesi yang terakhir ini, konselor membuat rumusan besar dan juga memberikan peneguhan yang positif kepada klien untuk mencapai apa yang klien mahu. Dan akhirnya dibincangan di dalam kajian ini, andaian permasalahan klien ya, saya mendapati bahwa klien bermasalah disebabkan oleh masalah perhubungan yang berlaku dalam keluarga klien itu sendiri. Menurut teori reality, manusia ini bermasalah disebabkan adanya wujudnya masalah perhubungan yang tidak memuaskan di dalam kehidupan manusia. Dan hasil daripada sesi counseling yang saya jalankan bersama dengan klien juga menunjukkan bahwa klien adalah seorang yang normal, tidak mempunyai sebarang ketidakfungsian daripada segi pemikiran, emosi, dan juga fisikal ya. Dan klien juga menunjukkan tahap kesediaan untuk berubah ke arah yang lebih positif. Hasil ujian Eureka yang saya berikan kepada klien semasa ujian pra, klien mendapat skor 10.0 di tahap pertimbangan lah. Dan juga skor pasca kita skor 12.2, meningkat ya daripada skor pra di tahap persediaan dan juga tindakan. Maksudnya klien sudah bersedia dan sudah membuat tindakan lah, ada kesediaan dia untuk bertindak untuk mencapai apa yang klien mau. Secara kesimpulannya, kajian yang saya gunakan menggunakan teknik DEP ini hasil yang positif kepada klien, di mana dia meningkatkan skor kesediaan klien untuk berubah, dan sesi counseling sepanjang 8 sesi itu juga dengan menggunakan teknik WDEP mengubah persepsi klien, seterusnya membantu klien untuk fokus kepada penyelesaian isu yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Secara keseluruhannya ya, teknik WDEP dalam teori reality ini mungkin sesuai diaplikasikan kepada klien yang terlibat di dalam penyalahgunaan data khususnya untuk meningkatkan kesediaan klien itu untuk berubah. Oke, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Puan Sabria binti Maili, Elias Muhammad Rasli, dengan tajuk pembentangan beliau aplikasi teknik WDEP dalam teori realiti meningkatkan kesediaan untuk berubah. Remaja terlibat penyalahgunaan dadah, satu kajian kes. Untuk makluman hadirin, beliau merupakan seorang kaunselor di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah. Okey, seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Dipersilakan jika ada sebarang pertanyaan. Okey, saya bacakan di sini daripada Puan Laura binti Markus. Pada pendapat cikgu, bagaimana guru akademik dapat membantu pelajar bermasalah seperti ini? Okey, terima kasih Doktor, dan juga terima kasih kepada Puan Laura atas soalan yang diberikan. Okey, pada pendapat saya, untuk guru akademik membantu pelajar yang bermasalah seperti ini, selain daripada menghantar untuk rujukan kepada guru kaunseling ataupun kaunselor,
Guru akademik sendiri juga boleh membantu dengan memahami latar belakang dan juga mempelajari sedikit sebanyak berkaitan dengan teori ini supaya kita dapat tahu apa sebenarnya akar kepada masalah klien itu. Seterusnya kita bantu dia untuk selesaikan satu persatu lah. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi? Okey. Ada soalan lagi? Okey, saya kira dalam kiraan 1, 2 dan 3. Kita tengok sini. Okey, daripada Cikgu Laura binti Markus. Terima kasih Cikgu ataupun kaunselor yang menjawab tadi. Okey. Okey, sesi jika tidak ada sebarang soalan, pembentangan seterusnya akan dikendalikan oleh Dr. Ngui. Dipersilakan Dr. Ngui. Terima kasih Dr. Rahma. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Dr. Ngui Giok Kim dari IPG Kampus Gaya akan meneruskan tugas sebagai moderator bagi bilik GM2 sesi Selari 3 Seminar Penyelidikan Kebangsaan Zun Sabah tahun 2022. Zun pada pagi ini. Baiklah, ahli sidang mayar sekalian, sesi pembentangan kita akan diteruskan dengan menjemput pembentang keempat, Puan Laura Markus, untuk membentangkan kajiannya yang bertajuk Instructional Strategies and Activities for Secondary School Quantum Physics in an Integrated STEM Education, a Systematic Literature Review. Dipersilakan. Thank you, moderator. I am Laura Markus from SMK Libaran Sandakan. I will present my research with the title Instructional Strategies and Activities for Secondary School Quantum Physics in an Integrated STEM Education, a Systematic Literature Review. This research was instigated by the need to emphasize integrated STEM education in teaching and learning and the addition of quantum physics in the physics KSSM, a challenging topic that is abstract and contradicts classical physics interpretation. With the STEM education agenda, this research is hoped to guide teachers to conduct effective strategies and activities to nurture 21st century skills in students. There are 3 gaps found in this study. First, this research addressed the ongoing issues regarding teachers' insufficient STEM education knowledge. The current research showed that teachers who did not receive adequate information and training in STEM education could not assist students effectively. This problem might have influenced students' lack interest in STEM subject. Second problem is due to the quantum physics nature that is abstract and difficult to visualize, which had causes students to lose interest in this topic. Therefore, it needs the right teaching and learning strategies and activities to cater to teachers' and students' needs. So given this point, the need for an alternative to traditional teaching is needed to motivate students to learn quantum physics and participate in the learning actively. The objective of this research is to determine the instructional strategies and learning activities from integrated STEM education based on systematic literature review. And the research questions are, what are instructional strategies in an integrated STEM education, and how have the previous studies implemented integrated STEM education? For methodological part, this study is a qualitative study whereby the data is collected using the systematic literature review technique.
which is based on the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis, or PRISMA, statement that is guided by Page et al. 2021. This study initially collected 290 papers from Scopus and Web of Science and reduced them to 208 due to the redundancy during the identification process. After the screening and eligibility process, only 19 papers were included for analysis. And these papers were analyzed using thematic analysis, which is guided by Brown and Clark 2006. So from the analysis, 3 prominent instructional strategies were commonly applied under the STEM education approach, which are inquiry-based learning, problem-based learning, and flipped classroom. The inquiry-based learning is usually assisted by the 5E learning model, while project-based learning is carried out with problem-solving activities. These strategies are often applied together to develop the STEM education elements, that is knowledge, skills, and values. So for the learning activities, as shown in this slide, 5 themes emerge from the analysis, which are conceptual understanding, scientific literacy, problem solving, collaboration, and communication. These themes are generated based on the attributes of STEM education elements developed by applying the common trusted strategies. So for conceptual understanding, the activities suggested requiring a teacher to elicit and clarify the scientific conception to students, and it involves students explaining, linking, aligning knowledge, and defining problem and solution strategies. Apart from that, a formative test can be carried out to assess students' conceptual understanding. The activities for scientific literacy involve scientific inquiry, real-world issues, defining problem, formulating hypotheses, experimenting, collecting data, analyzing data, and presenting findings. For problem-solving activities, it involves teachers in facilitating and preparing project tasks for students, while students need to identify the problem, do research, generate ideas, analyze the ideas, modeling and building prototype, testing and refining the prototype, and communicating and reflecting on their learning. For collaboration activities, it involves students with group tasks, cooperative role, hands-on experiments, visual experiments, project-based learning, group discussion, group presentation, and guidance from more capable peers. For communication activities, students can be involved in discussing, presenting, explaining, experimenting in group, and reporting findings. So the finding of this study led to the construction of the theoretical framework for instructional strategies and activities in an integrated STEM education. This framework has guided the researcher in determining elements for instructional strategies and learning activities for the secondary school quantum physics STEM instructional module developed for physics teachers in conducting quantum physics lessons. However, there are limitations of this study. First, this study only concentrates on implementing integrated STEM education at the secondary school level. Second, the selected papers are based only on 2 data sets gathered only from Scopus and Web of Science. And third, the integrated
the integration of STEM education is not simple, whereby it depends on teachers' devotion and flexibility in applying and implementing STEM integration in the classroom. As a conclusion, the framework has given an option for applying more instructional practice through the formulation of commonly applied instructional strategies and presents several commonly trusted activities for an integrated STEM education approach. This study emphasized developing students' conceptual understanding of the intended learning standards, scientific literacy, and nurturing problem solving, collaboration, and communication skills. And the finding also valuable for the researcher because it had guided the researcher in identifying the elements for learning strategies and activities in designing the secondary school quantum physics STEM instructional module. For future studies, there is a need for more empirical evidence. Even though this article is a significant step in improving the implementation of integrated STEM education, an empirical study is needed to validate the framework. Besides, a comprehensive study of students' cognitive and emotional learning from implementing integrated STEM is necessary, which might offer in-depth information regarding the framework's refinement. Apart from that, the effect towards student skills and values development and schools' environment on implementing integrated STEM should be studied to continuously improve the teaching and learning approach to improve student interest in STEM. So with that, I end my presentation here. Thank you very much for your attention. And if you wish to collaborate with me in the future, you may reach me at this email and my phone number. So Okey, terima kasih kepada pembentangan tadi. Untuk makluman, Puan Laura Marcus dari SMK Libaran Sandakan, dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab jika ada. Nampaknya tidak ada soalan. Okey, kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2022 dengan menjemput peserta yang kelima, Puan Cynthia Westa Jones. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Using Fact-Stack Pyramid Approach in Narrative Writing. Dipersilakan. Good day and salam sejahtera to everyone. I am Cynthia Vesta Jones from SMK Tawau. Today, I am going to present my action research using free text pyramid approach in narrative writing. Writing skill is always the most challenging part in learning, and according to Piaget, students construct knowledge through their experiences. So whenever they experience something new, it can be their new schemata. And to make writing more meaningful, there are certain writing processes that writers go through to complete a writing task. So I'm going to point 3 research questions. Number 1, what are students' perception of the used free text model in improving ESL secondary school students' narrative writing skill? Number 2, how efficiently does plot help students organize event in the narrative essay? And number 3, what are the student attitude toward this integrated method? In literature review, we can see that writing can be divided into many genres. One of them is narrative writing. And narrative writing is described as a series of events that are connected through time and causation. Trapsilo, 2016. And Sulaiman, 2017, also defined it as event in the form of story.
Adam 2015 explained it clearly by defining narrative writing as writing stories or reporting about certain events, and it's usually written in the viewpoint of the first person, which includes feeling, sensory details, and other attractive elements to the readers. Hapsari and Sukavati 2018. Moving on. In Malaysia, particularly in Tawau, majority of the students still lack of writing skill and hardly produce an effective narrative text. Indeed, writing a narrative text requires particular text structure to be followed. And according to Adam 2015, once again, students can create good story through 8 writing processes, such as planning and models. And in other words, students will possibly construct a well-formed narrative text by deciding the topic and following the text structure. Therefore, the implementation of free text model is recommended in order to train and help students in organizing their idea in narrative writing. Moving on, free text model was introduced in 1893 by Gustav Freytag. He is a German scholar and recognized the dramatic element, which are exposition, rising action, climax, falling action, and denouement as the building block of the narrative structure. In general, free text pyramid offers a technique which allows researchers to visually analyze a narrative and to recognize the drama or tragedy that occur in the plot. According to Freytag, a good story in graphic form looks like a pyramid. So these are the framework of the free text model. It started by exposition and then followed by rising action. The top of the pyramid is the climax, and then followed by falling action and denouement. Moving on. The exposition or introduction is the background of the event, the description of the scene, the characters, and as well as the features of the society. And it's followed by the rising action, is the event of or the chain of event, which changes the relationship between heroes or develop the conflict described in the exposition. Then, the climax is the highest point of the development of the conflict, and the falling action is the resolution of the conflict, and as well as number 5, the resolution is a description of what happened after denouement. For the method, the research design for this research is action research, and it's conducted in terms of pre and post tests. And this study was conducted for 4 weeks of school. Then the target participants were 30 secondary school students of age 15. The population and the sample of the study, this study was carried out in a secondary school in SMK in Tawau. And for the purpose, it is a purposive sampling, which I use 30 ESL secondary students. 3 students were selected as respondents. And students level for English are low, intermediate, and they are frequently use simple sentence in their essay. So for the result and the discussion, respondent initial and final perception regarding the use of free text model in narrative essay. So throughout the 3 session of lesson for data collection period, all 3 respondents were asked their draft to track their progress in the study. Respondent number 1, for pre-experience entry, the particular student said that I don't know how to start a story because I don't know what to write. And for the post-experience entry, the particular student said, now I know what to write, how to start. This model helps me to encourage me to write with correct flow. Second respondent said that I don't like narrative. I don't like write narrative essay because I don't know the flow. So after the model has been introduced, the student said, I know a little bit already about what to write. The third respondent said, before the model been introduced, okay, I can write a narrative essay. For the post-experience entry,
The student said it is easier to write a narrative essay using this model. I know what to write and organize my idea even better and faster. To answer the research question number 1, what are students' perception of the use of free text model in improving ESL secondary school student narrative writing skill? At first, before this model is introduced, students are reluctant to write their story. For them, it is difficult to start as they don't know how to organize their idea in an appropriate way. So after the model has been introduced to them, all of them stated that they can write in a correct flow in terms of arranging and organize their idea in narrative essay. Second research question, how effectively does plot help students organize event in the narrative essay? So according to the prevalent opinion, it is enable them to connect the event logically and organize them in a logical order. They were able to manage their own stories in this way by utilizing the free text pyramid. And for research question number 3, what are the students' attitude toward this integrated model? Almost all of them agreed this method helped them to write the essay better in several aspects, which are organizing the story, paragraphing the essay, and thinking critically. Besides, many of them had learned the narrative essay before. Even they had learned, they still found free text pyramid helpful and effective. And for the discussion, through this approach, students' writing skill and critical thinking skill can be strengthened and expanded. So in terms of organizing idea, students' ideas is more effective. And this research also contributed to the Outlook approach to teaching and learning English from a literary theory perspective, concept of 2 elements in fiction, plot, and setting. So that's it from me. Thank you for your attention. Okay, terima kasih kepada pembentangan tadi. Untuk makluman, Puan Cynthia Vesta join dari SMK Tawau, Sabah. Dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, ada soalan dari Encik Muhammad Adil bin Makmur. Soalan dia berbentuk begini, apakah objektif kajian ini dilaksanakan? Very good morning. Can you hear me clearly? Yes. Please speak louder. Yeah. Okay. Yes. Okay. Can hear clearly. So the objective of the research, as we saw just now, it is more to enhancing and help students in organizing their idea in terms of writing narrative essay. So because we know that students tend to simply write whatever they have in their mind, but they don't have organization. So this is one of the way for them to organize their idea in a proper manner so that they can deliver the story in terms of the plot in a organized and appropriate, even better to understand, better to understand, and easier for them to deliver what students want to deliver in their story. Okay, Cikgu, I hope that my explanation can help you to understand better about the objective of the research. Okay, thank you, Puan Cynthia. Ada lagi soalan? Okay, jika tidak ada soalan, kita teruskan seminar penyelidikan
Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2022 dengan menjemput peserta yang ke-6, Encik Roy bin Eduardo. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Reka Bentuk Pengajaran menggunakan aplikasi OPS dalam meningkatkan kemahiran menulis esei pelajar tingkatan 6. Dipersilakan. Salam sejahtera. Saya Cikgu Roy bin Eduardo dari Pusat Tingkatan 6 SMK Tamparuli, Sabah. Sebentar lagi saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Reka Bentuk Pengajaran menggunakan aplikasi OPS dalam meningkatkan kemahiran menulis esei pelajar tingkatan 6. Dari segi tujuan kajian ini bertujuan untuk mengkaji reka bentuk pengajaran esei menggunakan aplikasi OPS dalam meningkatkan kemahiran menulis esei dalam kalangan pelajar tingkatan 6 berpandukan model Asher. Dari segi objektif kajian, yang pertama ialah memastikan supaya pelajar dapat menyatakan kehendak soalan. Yang kedua, memastikan pelajar boleh memberikan sekurang-kurangnya 5 isi utama berdasarkan kehendak soalan. Dan yang ketiga, memastikan pelajar dapat memberikan penguraian yang tersusun dari segi pendahuluan isi, yaitu susunan isi utama, huraian, contoh dan penegasan kecil, serta kesimpulan. Dan dari segi persoalan kajian pula ialah yang pertama, bagaimanakah supaya pelajar dapat menyatakan kehendak soalan. Yang kedua, bagaimanakah supaya pelajar boleh memberikan sekurang-kurangnya 5 isi utama berdasarkan kehendak soalan. Dan yang ketiga, persoalan yang ketiga ialah bagaimanakah supaya pelajar dapat memberikan penghuraian yang tersusun dari segi pendahuluan, isi dan kesimpulan. Dari segi latar belakang, ekoran daripada COVID-19 yang melanda dunia sehingga menjadi satu pandemi, maka kerajaan Malaysia juga telah terkesan sehingga kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Hal ini telah menyebabkan pelajar dan guru terpaksa berinteraksi dalam talian. Ini telah menyebabkan kesukaran bagi pelajar untuk menerima pengajaran daripada para guru, dan berdasarkan refleksi yang telah dibuat oleh pengkaji sendiri telah menyebabkan pelajar mempunyai masalah dalam menulis esei pengajian A. Hal ini telah mencetuskan satu idea supaya dibuatnya satu intervensi untuk membuat kajian tindakan yang berdasarkan OPS Studio. Dari segi metodologi kajian, pengkaji telah memilih reka bentuk kajian tindakan yang menggunakan model kajian tindakan Kemis dan Metaga. Manakala dalam intervensi OPS Studio terhadap pengajaran di bilik darjah, pengkaji telah menggunakan model Asher untuk dijadikan panduan sebagai satu reka bentuk PDPC dalam menulis esei pengajian A. Dari segi alat kajian, terdapat 3 alat kajian yang pengkaji gunakan ataupun kaedah, yaitu yang pertama temu bual, yang kedua pemerhatian, dan yang ketiga ialah analisis dokumen. Dari segi dapatan kajian, pertama sekali
Pengkaji akan huraikan dari segi data analisis. Data analisis adalah berdasarkan kepada 3 kaedah pengumpulan data sebentar tadi, iaitu yang pertama ialah temu bual. Pengkaji akan menyusun transkrip yang akan dinilai dari segi tema-tema yang berulang. Yang kedua, dari segi analisis pemerhatian. Analisis pemerhatian yang digunakan ialah melalui pemerhatian dalam talian, iaitu sepanjang PDPC berjalan. Dan alat yang digunakan ialah OBS Studio yang diintegrasikan dengan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Manakala analisis dari segi pengumpulan data yang ketiga, iaitu analisis dokumen, terdapat 2 bentuk dokumen, iaitu pertama hasil daripada video yang direka bentuk yang dibuat melalui OBS Studio beserta dengan analisis dokumen berupa hasil jawapan pelajar sama ada daripada aktiviti forum, kuis, ujian dan juga latihan intensif yang dijalankan di dalam kelas. Dari segi dapatan, pengkaji mendapati bahawa penggunaan OBS Studio ini telah berjaya meningkatkan kemahiran pelajar dalam memahami kehendak soalan. Ini kaedah yang digunakan oleh pengkaji dalam bilik darjah ialah penggunaan video, yang mana pelajar telah mengulang tonton video tersebut secara berulang kali sehingga mereka benar-benar dapat memahami teknik dan kemahiran yang diajarkan. Dari segi objektif kajian yang kedua, yaitu pelajar dapat memberikan isi utama berdasarkan kehendak soalan. Didapati bahawa aplikasi dan integrasi OBS dalam pengajaran telah berjaya memberikan kemahiran kepada pelajar, dan nampaknya mereka telah berjaya memberikan sekurang-kurangnya 5 isi yang tepat. Analisis daripada hasil dokumen 8 pelajar yang terbabit menunjukkan bahawa hasil kerja atau esei mereka telah berubah daripada esei yang lemah kepada esei yang lebih baik. Pengajaran yang berbentuk IFT, berbentuk nota grafik, yang bersifat kolaborasi, yang menerapkan unsur kreatif dan kritis, serta pengajaran inquiry juga telah dapat memberikan pelajar dan membantu pelajar dalam memberikan huraian yang baik. Ternyata dari segi pemerengganan, pelajar telah berjaya menunjukkan pemerengganan dan menghasilkan sebuah buku esei yang mana pemerengganannya adalah mengikut skema ataupun teknik yang telah diajarkan, di mana pemerengganan yang teratur dari segi isi dan begitu juga dengan kesimpulan. Maka apabila dibuat satu reka bentuk, maka pelajar mendapati, guru mendapati bahawa pelajar telah dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam menulis esei. Dari segi perbincangan dan rumusan pula, iaitu dapatan daripada reka bentuk penggunaan OBS Studio ini yang diintegrasikan dalam pengajaran. Ini nampaknya telah meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran. Yang kedua, motivasi pelajar telah meningkat dan suasana PDPC sebenar dapat diwujudkan, yaitu digital classroom. Ini telah memberikan pengalaman baharu kepada pelajar. Sifat berdikari juga dipupuk melalui pembelajaran bersifat inquiry. Begitu juga dengan aktiviti berkumpulan. Pelajar telah dilatih dari segi sifat kepimpinan, dan dengan menggunakan aplikasi ini juga guru dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar, sehingga kan ini dapat menerapkan kemahiran asas dari segi TMK, yaitu teknologi maklumat dan komunikasi, kepada pelajar. Ini juga dari segi faktor guru juga. Selain itu, kemahiran yang didapati daripada penulisan esei ini bukan sahaja digunakan untuk pengajian am,
tetapi juga boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Dari segi faktor guru pula, ini memberikan kesedaran kepada para guru untuk sentiasa mengembangkan pedagogi mereka supaya seiring dengan keperluan dan perubahan zaman. Dan ini juga telah memberikan kesedaran khususnya kepada guru dari segi pengetahuan ilmu asas TMK. Dan yang terakhir, memberikan inspirasi kepada semua guru untuk melangkah setapak ke hadapan dari segi membuat inovasi dalam pengajaran. Secara kesimpulannya, reka bentuk pengajaran menggunakan aplikasi OBS Studio dengan berpandukan model Azure telah berjaya meningkatkan kemahiran menulis esei pengajian am dalam kalangan pelajar semester 1 di SMK Tamparuli. Jadi kenapa tidak mereka bentuk ini cuba untuk diimplementasikan pula di tempat-tempat yang lain. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembentangan tadi. Untuk makluman, Encik Roy bin Eduardo dari Pusat Tingkatan 6 SMK Tamparuli, Sabah. Dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab jika ada. Saya kira 1, 2, 3. Okey. So demikian berakhirnya sesi pembentangan seminar penyelidikan peringkat kebangsaan 2022 oleh para peserta. Sebelum majlis berakhir, diminta buka kamera untuk mengambil gambar bersama. Majlis kita akan berhenti rehat dan sesi selari 4 akan bersambung semula pada pukul 10.30 pagi nanti ya. Okey, diminta buka kamera, kita ambil gambar. Hai tuan-tuan puan-puan, diminta buka kamera ya. Puan Rama, Puan Rama. Sekejap 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. So nanti jangan lupa 10.30 kita akan mulakan sesi selari 4 ya. Terima kasih.